Okey, baik, terima kasih Atikah di Aras 4 PWTC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang Atikah kongsikan tadi, alhamdulillah pada ketika ini saya bersama dengan Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang juga pengerusi Kelab UMNO Luar Negara, Datuk Seri Ahmad Syafri Cik, yang kebetulan melawat laman media. Terima kasih Datuk Seri sudi bersama kami. Sama-sama, apa khabar semua? Alhamdulillah, semua ini bilik operasi kami di sini semuanya sihat-sihat belaka. Okey, sebelum kita nak menjurus kepada ialah isu mengenai perbahasan yang dibawakan oleh ketiga-tiga pergerakan pada hari ini, mungkin kami juga boleh dapatkan reaksi segera dari Datuk Seri sendiri mengenai kertas putih yang dibentangkan di Parlimen oleh Datuk Seri Najib pada hari ini, Datuk Seri. Hari ini saya anggap bersejarah kepada negara kita dalam menyatakan pendirian kita terhadap isu keganasan antarabangsa. Dahulunya kita masih menganggap bahawa ini hanya berlaku di negara jauh daripada negara kita dan ia melibatkan orang lain. Ianya berlaku, kita bercakap keganasan, berlaku di Amerika, berlaku di Eropah, berlaku di Afghanistan dan sebagainya. Tapi kali ini melalui kertas putih itu kita tahu bahawa pertama ia melibatkan negara kita. IS dikaitkan dengan Islamic State di negara Syria dan yang berada di sekelilingnya. Tetapi kali ini melibatkan rakyat kita. Dimaklumkan tadi ada 39 rakyat Malaysia yang terlibat, termasuk di kalangan mereka yang menyerang pejabat yang tertentu dan sudah pun meletupkan diri dia bagi tujuan yang telah mereka sebutkan. Dan dikaitkan juga tadi bahawa ada negara yang berhampiran iaitu Selatan Filipina telah menyatakan sokongan mereka kepada IS, dan ini menunjukkan bahawa apa yang disebutkan IS itu adalah terlalu hampir dengan negara kita. Jadi ini adalah satu pendirian dan juga pernyataan yang begitu penting yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Yang pentingnya ianya mesti ditangani bersama. Ini bukan lagi untuk dilihat aspek kepentingan politik ataupun pendirian politik satu parti kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kita memerlukan sokongan semua pihak dalam perkara ini. Dan saya kira dalam soal itu kita nak mendapat persetujuan semua pihak untuk menyatakan pendirian bersama terhadap keganasan antarabangsa, khususnya melibatkan Malaysia. Yang keduanya ialah tentang soal langkah-langkah. Pertamanya dari segi pendidikan. Bagaimana kita didik rakyat kita untuk tahu bahawa apa Islam yang sebenar dan sejauh manakah pendirian ataupun melakukan keganasan itu adalah menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Dan ia melibatkan pendidikan di semua peringkat. Yang kedua, langkah-langkah lain seperti perundangan. Undang-undang perlu diperkenalkan khusus untuk menangani gejala ini. Dan yang ketiga, undang-undang ada mesti ada penguatkuasaan. Ini adalah cabaran yang paling besar sekali. Kita akan nantikan betul undang-undang yang akan dibentangkan di Parlimen nanti. Baik, Datuk Seri menjurus kepada isu UMNO pula. Kita dengar semalam apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Presiden UMNO menjurus lebih kepada orang muda. Datuk Seri juga sebagai pengurusi Kelab UMNO Luar Negara, satu perkembangan yang menarik juga untuk dikongsi. Ya, Yang Berhormat Tan Sri semalam ada menyebutkan bahawa ada 2-3 perkara yang penting. Yang pertama, kalau UMNO tak ubah, UMNO akan diubah, dan menunjukkan bahawa kita berada satu persimpangan yang cukup penting. Dan antaranya ditujukan kepada kepimpinan. Kepimpinan mesti sedar kedudukan dan diri dia. Saya rasa ini yang paling susah. Tak banyak orang tahu bahawa dia sudah tak laku lagi. Tak banyak orang kata bahawa aku perlu undur dan memberi ruang pada orang muda. Kalau tidak, UMNO itu tidak akan diremajakan. Jadi ini adalah antara perkara yang semua orang akan menepuk bahawa orang yang lama perlu sanggup beredar untuk memberikan peluang pada orang baru. Tetapi dalam masa yang sama saya percaya ramai juga yang kata bahawa itu tidak ditujukan pada saya. Ditujukan pada orang lain, orang lama lain. Okay. Jadi ini perkara yang bersifat subjektif. Yang pentingnya bukan, saya rasakan bukan umurnya, tetapi apakah sikap pendirian dan bagaimana dia mampu untuk appeal ataupun untuk menarik minat orang muda. Itu yang lebih penting sekali. Dan ini juga sukar untuk diketahui. Untuk diketahui. Tak banyak orang akan bertanya, wahai orang muda, kamu terima saya lagi atau tidak? Jadi kalau orang muda tu kata tak terima, dia akan marah. Jadi ini juga. Dan saya rasakan bahawa ada dua perkara. Pertamanya, banyak negara-negara dunia kita lihat bahawa kepimpinan negara itu diteraju oleh orang muda.
seperti Barack Obama misalnya menjadi Presiden Amerika pada usia 47 tahun. Kita dengar macam David Cameron umur 45 tahun. Dulu Medvedev Presiden Rusia umur 45 tahun. Itu umur yang dikatakan begitu bertenaga kepada orang muda yang sepatutnya kita melihat bahawa sistem yang kita lahirkan apakah dapat melahirkan pemimpin muda yang layak menjadi kepimpinan negara dan sebagainya. Dan saya rasa itu susah kerana UMNO ada sistem yang tertentu, kerana ada proses-proses yang tertentu terpaksa dilalui. Nak jadi pemimpin presiden mesti timbalan presiden sebelum tu dia jadi naib presiden, sebelum tu dia kena jadi ahli MKT, sebelum tu dia kena pegang bahagian, sebelum itu dia kena ada kat cawangan. Jadi proses untuk sampai ke tahap yang tinggi itu adalah merupakan proses yang lama. Tetapi advantage-nya dia menjadi lebih matang dalam soal ini. Yang keduanya saya sebutkan di sini ialah apakah sekiranya setelah diberikan kepimpinan itu pada orang muda, UMNO masih relevan atau tidak. Jadi ia bergantung kepada apakah pembawakan yang dibawa oleh orang muda kalau diberikan peluang ini. Apakah ia masih mampu untuk menarik orang ramai atau tidak. Yang tiga perlu kita lihat, jangan terlalu takut tentang orang muda orang lama. Kita lihatlah parti pembangkang. Misalnya pemimpin PKR pun orang tua. Pemimpin DAP, walaupun dianya Setiausaha Agong je, Lim Guan Eng tu nampak muda, tetapi di belakangnya ada orang tua yang sangat tua. Kemudiannya PAS pun orang tua juga. Jadi jangan kita kata bahawa orang tak mahu orang muda UMNO ni kerana ia dilihat dipimpin oleh orang tua, tetapi sebenarnya yang pergi sangat pada parti pembangkang pun sana tu orang tua-tua semua juga yang tak mau pergi kecuali anak dia yang menerajui kepimpinan. Itu juga perkara yang perlu kita lihat. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri. InsyaAllah kita akan terus dapatkan komen Datuk Seri untuk isu semasa yang seterusnya. Jadi terus bersama kami di TV1 untuk mengikuti perkembangan terkini Perhimpunan Agong UMNO 2014. Saya kembalikan perhatian anda ke angkasa puri. Assalamualaikum.